Assalamualaikum, selamat pagi semua. Bertemu kembali kita dalam segmen Optik. Seperti biasalah, dalam segmen Optik ini kita akan bersama dengan menteri-menteri dalam Kabinet Kerajaan untuk kita mengetahui apakah peranan dan juga inisiatif yang digagaskan bagi memperkasakan pelan pemulihan negara. Sekarang ini saya berada di mana? Saya berlatar belakangkan Menara Kerja Raya yang cukup indah tersegamnya. Jadi kepada anda semua ingin mengetahui siapakah tetamu istimewa yang akan bersama saya sebentar saja lagi, jom ikut saya. Kita masuk Menara Kerja Raya. Kita ada tetamu istimewa yang menanti kita dalam segmen Optik. Alhamdulillah, saya sudah pun sampai di Pejabat Menteri Kanan Kerja Raya di tingkat 35 Menara Kerja Raya. Kita lihat Datuk Seri Fadilah Yusof sudah pun menunggu. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Datuk Seri? Baik, alhamdulillah. Ya, lebih kacak nah bangunan dekat situ Datuk Seri, banyak pencakar langit dekat situ. View yang paling kacak di situ. Sebelah nun hijau, sebelah tu konkrit jangga. Tapi semua bangunan tinggi kita nampak di situ lah. Benar. Wah, teruja kami berada di situ. Penonton, inilah peluang keemasan. Saya cukup besar hati bersama dengan Menteri Kanan Kerja Raya. Tadi sempatlah saya berborak dalam logat bahasa Melayu Sarawak, bukan apa. Selain memegang portfolio sebagai Menteri Kanan Kerja Raya, Yang Berhormat Datuk Seri juga turut merupakan seorang ahli Parlimen Putrajaya. Jadi automatiklah Datuk Seri, bila kita berjumpa dengan pemimpin tempatan, kita bercakap dalam dialek tempatan. Okey Datuk Seri, tujuan saya datang hari ini sebenarnya nak sembang-sembang santai dengan Datuk Seri untuk bercakap berkenaan pelan pemulihan negara dari sudut KKR sendiri Datuk Seri. Sebelum kita manjangkan, saya rasa elok kita pindah ke sana lah. Saya rasa air pun dah disediakan sana. Mungkin kita bincang dekat ruang sana lebih selesa. Kalau sini macam formal sangat, macam kena interview pula saya nanti. Boleh Datuk Seri. Okey, sambil-sambil kita sembang-sembang santai, berlatar belakangkan pemandangan Kota Raya Kuala Lumpur yang cukup indah Datuk Seri. Alhamdulillah. Terima kasihlah Saudara Munawir dengan RTM sebab datang sudi menemu bual Kementerian Kerja Raya berhubungkan bidang kuasa Kementerian Kerja Raya ini. Dari pihak kami juga cukup berbesar hati dapat bersama dengan Datuk Seri di pagi Ahad yang cukup indah dan ceria ni Datuk Seri. Dan pastinya bila kita bercakap berkenaan inisiatif dan juga program-program ataupun peranan daripada pihak Kementerian Kerja Raya, pastinya ia merupakan satu pembangkit yang cukup besar kepada aspek pembangunan negara dari sudut pemulihan negara pasca pandemik COVID-19. Jadi mungkin untuk permulaan ini Datuk Seri mungkin boleh kongsikan apa antara aspirasi Datuk Seri sendiri melihat kejayaan sepanjang tahun 2021 untuk Kementerian Kerja Raya. Sebagaimana kita sedia maklum, bulan 6 ataupun Jun 2021 negara kita telah beralih kepada apa dikatakan pemulihan negara. Dan dalam program pemulihan negara dan dengan kerajaan yang baru, kita diberi 100 hari untuk menentukan hala tuju ataupun apakah aspirasi kita dalam tempoh 100 hari. Di samping benda-benda lain yang harus kita capai. Dan dalam 100 hari tersebut, aspirasi kita ialah pertamanya untuk kita memulihkan ekonomi negara kita melalui sektor pembinaan. Sebab itu salah satu fokus kita ialah untuk memastikan surat setuju terima kepada segala kontrak yang telah diluluskan dapat dipercepatkan. Alhamdulillah kita dah mencapai sasaran tersebut, hampir 137 SST yang kita sasarkan 120. Kita dapat capai 137 SST dengan nilai projek sejumlah 4.6 bilion ringgit telah dianugerahkan pada tahun lepas. Di samping itu, core business kita ialah memastikan jalan raya kita berada dalam keadaan baik. Dan sudah pasti jalan raya yang dah begitu lama, ada jalan baru dan sebagainya, cabaran kita ialah menghadapi jalan-jalan yang berlubang disebabkan banyak perkara. Salah satunya mungkin kenderaan yang terlalu berat ataupun mungkin disebabkan hujan dan sebagainya, dan maka berlakulah jalan lubang. Dan kita nak pastikan bahawa jalan berlubang mesti ditampal dalam tempoh 24 jam. Kalau ada aduan jalan-jalan berlubang yang kecil itu, alhamdulillah kita dapat mencapai sasaran kita, di mana jalan-jalan berlubang hampir 16,000
aduan yang kita terima dapat ditampal dalam tempoh 24 jam. Bukan saja aduan daripada orang ramai, tapi juga daripada pihak konsesi, daripada JKR itu sendiri yang memantau dan mendapati ada jalan berlubang, maka ianya mesti ditampalkan dalam tempoh 24 jam. Itu pun kita alhamdulillah dapat kita capai. Satu lagi bidang yang kita nak lihat ialah aduan ataupun seringkali ialah berlakunya kemalangan di tapak bina. Sebab itu CIDB telah diberi tanggungjawab untuk memastikan bagaimana apakah langkah untuk kita mengurangkan berlakunya kemalangan di tapak bina, sama ada melibat pekerja ataupun orang awam. Sebab itu salah satu yang kita bangunkan melalui CIDB ialah dasar pembinaan dari segi sudut keselamatan. Dan itu alhamdulillah juga telah kita lancarkan, dan alhamdulillah bila dengan semua inisiatif dasar yang kita perkenalkan dan sebagainya, kadar kemalangan di tapak bina menurun. Saya masih belum berpuas hati sebab kalau dapat kita nak kurangkan lagi, dan sebab itu ianya diletakkan sebagai aspirasi kita. Yang penting walaupun dah ada garis panduan, ada undang-undang, ialah bagaimana kita nak memberi kesedaran supaya setiap kontraktor dan pekerja termasuk kita sendiri mengambil tanggungjawab ini secara bersama. Supaya kita menjadi amalan kita bahawa bila kita berada di tapak bina, amalan-amalan baik dan semua garis panduan SOP itu mesti dipatuhi sepenuhnya. Dan sebab itulah saya kira ini telah kita capai juga dalam konteks aspirasi. Dan yang terakhir sekali, sudah pasti di kalangan rakyat, tol adalah satu yang begitu dekat dengan hati rakyat. Betul. Sebab itu kita juga sudah pun berunding dengan syarikat konsesi untuk melihat bagaimana kita dapat menstrukturkan semula konsesi, perjanjian konsesi dan juga tolling sistem di Malaysia. Dan alhamdulillah secara prinsip dah dipersetujui, dah dibawa ke kabinet. Sekarang ini sedang dalam peringkat perincian dan perundingan detail, dan bila dimuktamadkan, insya-Allah kita mengharapkan tol dalam bandar khususnya tiada lagi ada kenaikan, tapi pada kadar sekurang-kurangnya pada kadar yang ada sekarang ataupun dapat dikurangkan. Ini sedang rancak kita, sedang berbincang dan dalam perancangan, dan insya-Allah kalau ada persetujuan nanti akan adalah pengumuman bila dapat dimuktamadkan, dan kita akan umumkan berita baik ini pada rakyat kita. Yang penting ialah untuk mengurangkan bebanan rakyat kita, tapi pada masa yang sama memastikan keselesaan pengguna tol khususnya dalam lebuh raya, apatah lagi di mana-manalah di antara bandar, di antara negeri pun kita akan perluaskan. Itu yang telah kita capai dalam aspirasi kita. Dan sudah pasti sekarang ni ialah untuk kita mendekati bagaimana kita nak memulihkan sektor pembinaan ini bila pasca Covid. Sebab bila berlaku saja bencana Covid dulu, bila kita umumkan pemulihan negara, salah satu yang digerakkan ialah untuk CIDB itu sendiri membuka apa yang dikatakan CIVAC. CIVAC ini ialah kita wujudkan khas untuk pemain-pemain ataupun syarikat pembinaan, pekerja mereka dan termasuklah semua peringkat untuk mereka menjalani apa orang kata vaksinasi. Jadi kita dah juga buka, dan alhamdulillah kita dapat mempercepatkan proses vaksinasi di kalangan pekerja-pekerja pembinaan, dan ini secara tidak langsung membantu untuk kita membukakan sektor pembinaan. Dan dengan pembukaan sektor pembinaan, kita melihat bahawa sektor pembinaan ini dah berkembang balik dan digerakkan dengan begitu cepat, dan akhirnya dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara kita sampai memberi peluang pekerjaan dan juga ruang pendapatan kepada rakyat kita. Ini telah dilaksanakan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sangat berjaya lah. Alhamdulillah Datuk Seri, kita lihat report card ataupun buku laporan yang cukup cemerlang daripada Kementerian Kerja Raya khususnya dalam mencapai aspirasi 100 hari aspirasi keluarga Malaysia, dan sepastinya ia menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi negara Datuk Seri, khususnya pasca pemulihan COVID-19 ini. Okey Datuk Seri, dalam kita meniti cabaran kita melalui zaman pandemik COVID-19 ini, banyak sektor yang terjejas, tidak terkecuali juga bagi penggiat industri pembinaan ini. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat inisiatif yang perlu dirangka untuk membantu penggiat-penggiat industri pembinaan yang terjejas ini Datuk Seri? Pertama sekali, bila berlaku
berlaku COVID, ialah juga berlaku apa dikatakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Sama ada rentas sempadan negara, barang daripada luar negara, pekerja luar negara tak boleh masuk negara kita. Rentas negeri pun ada sekatan. Begitu juga tahap sehingga antara daerah pun ada sekatan. Dan bagaimana sektor pembinaan terjejas? Pertamanya dari segi bekalan bahan-bahan binaan. Sebab kilang tutup, kuari tutup, dan bila ianya tutup, sudah pasti ianya akan menyebabkan kekurangan bahan mentah. Bila kekurangan bahan mentah, kekurangan bahan-bahan pembinaan, ianya sudah pasti menjejaskan keseluruhan rantaian bekalan, dan ini menyebabkan harga naik. Dan bila harga naik, sudah pasti ianya memberi bebanan pada kontraktor. Sebab dalam kontrak kerajaan, bila ditender, ianya ditenderkan pada harga bila mereka masuki. Dan bila harga sekarang naik, sudah pasti ianya akan menjejaskan pelaksanaan kontrak itu sendiri. Jadi untuk membantu perkara ini, apa yang kita lakukan bila dah dibuka semula, bila harga barang naik, ialah untuk kita berunding dengan Kementerian Kewangan bagaimana kita dapat memastikan dan membantu mengurangkan bebanan kontraktor ini, ialah diperkenalkan apa yang dipanggil variation of prices ataupun perubahan kadar harga mengikut harga terkini. Dan ini alhamdulillah diluluskan oleh Kementerian Kewangan tahun lepas. Ada 17 senarai barang yang dibenarkan untuk dibuat perubahan dari segi harga daripada harga tender dengan harga terkini disebabkan kenaikan yang mendadak harga-harga bahan pembinaan. Dan pada tahun ini setakat ini diluluskan hanya lebih kurang 4, dan kita dah merayu untuk ditambahkan senarai itu, dan ianya diluluskan sehingga bulan Jun tahun ini, dan kita mengharapkan dan juga merayu atas permintaan pemain industri supaya ianya dapat dilanjutkan sehingga Disember tahun ini. Dengan adanya bantuan ini diharapkan melalui subsidi kerajaan ini ianya membantu para kontraktor, dan bagi kami di Kementerian Kerja Raya apa yang penting ialah projek ini mesti disiapkan untuk kemudahan rakyat, dan pada masa yang sama ianya tidak membebankan terlalu membebankanlah kewangan negara. Kalau kita tidak siapkan, ada tahap di mana para kontraktor terpaksa menyerahkan balik projek ini kepada kerajaan sebab ketidakmampuan untuk melaksanakan pada kadar harga bila mereka masuk ke tender dulu. Dan akhirnya ianya akan merugikan rakyat, merugikan negara, sebab bila tender baru pun harga ini pun akan naik. Sebab itu kita melakukan perundingan dengan pihak kontraktor supaya ianya ada menang-menang. Tidak juga menang pada kerajaan, tidak juga menang, tapi semua pihak akan dapat sama-sama menanggung kerugian disebabkan kenaikan harga barang yang mendadak ini disebabkan COVID-19. Itu yang kita laksanakan. Pada masa yang sama di peringkat CIDB, bila berlaku pandemik dan berlaku ketidakmampuan untuk melaksanakan tanggungjawab sama ada oleh majikan ataupun oleh para kontraktor ataupun para pembekal, maka akan wujud apa dikatakan dispute lah, tuntutan dalam konteks perundangan ataupun oleh kontrak yang mereka tanda-tangani. Sebab itu kita perkenalkan membawa perkara ini kepada peringkat perundangan supaya kita dapat selesaikan masalah perundangan ini. Masa ini ditetapkan bahawa ianya akan hanya boleh dirujukkan untuk penyelesaian pertikaian pada kadar RM500,000. Jadi kita cadangkan untuk tempoh pemulihan ini supaya dihapuskan kadar RM500,000 itu, kita buka kepada apa saja pertikaian boleh diselesaikan di tribunal. Tak payahlah bawa ke mahkamah sebab prosesnya lebih panjang dan sebagainya. Dan membebankan juga sebab nak mengambil berkuam dan sebagainya. Dan kalau ini dapat dilaksanakan, ianya akan membantu untuk menyelesaikan pertikaian di antara majikan, kontraktor dan suppliers ini dengan lebih mudah dan lebih cepat. Dan akhirnya kita nak pastikan bahawa yang penting ialah kontrak kerja itu dapat disiapkan. Jadi pelbagai lagi lah usaha yang kita laksanakan. Dan pada masa yang sama kekurangan pekerja. Sebab bila PKP dulu ramai yang dah balik. Betul. Sebab kebetulan waktu itu cuti perayaan. Dan bila sempadan kita tutup, mereka tak boleh masuk balik.
Jadi kita mengalami cabaran dari segi jumlah pekerja dalam sektor buruh lah khususnya. Dan untuk menangani ini, sebab itu kita menggalakkan pihak industri untuk berhijrah daripada kaedah menggunakan kaedah konvensional menggunakan teknologi baru. Kita perkenalkan IBS misalnya dan juga BIM, Building Information Modeling. Sebab itu CIDB telah diarahkan untuk melatih, dan dalam IBS para contractors dan juga pekerja-pekerja telah dilatih, installer dah dilatih, contractor dah dilatih untuk supaya mereka nanti dapat berhijrah pada IBS. Sebab dengan menggunakan IBS, kebergantungan pada pekerja-pekerja daripada luar negara ini akan dapat kita kurangkan sebab kurang pekerja dalam menggunakan teknologi baru. Begitu juga dalam bidang BIM kita dah latihkan. Begitu ramai kita latih. Hampir 6,000 orang dah dilatih dalam bidang BIM supaya mereka dapat menggunakan teknologi baru ini. Ini pendekatan kita dalam kita menangani cabaran yang sedang dihadapi oleh para kontraktor dan sektor pembinaan secara keseluruhan. Okey, insya-Allah kita lihat daripada inisiatif strategi yang telah dinyatakan oleh Datuk Seri itu tadi pastinya memberi nafas kelegaan khususnya kepada penggiat industri pembinaan dan juga bagaimana untuk memacu industri pembinaan negara kita terus berada pada tahap yang baik khususnya dalam pasca pemulihan COVID-19. Baik Datuk Seri, tadi sebelum saya masuk ke menara KKR ini, pastinya saya terlihat satu pelan strategik 2021-2025 Kementerian Kerja Raya. Jadi di situ mungkin Datuk Seri boleh memperhalusi apakah antara perincian-perincian utama komponen penting dalam pelan strategik 2021-2025 ini, Datuk Seri? Pelan strategik ini sudah pasti yang tumpuan kita ialah bagaimana kita nak membawa sektor pembinaan ini untuk migrate ataupun migrasi daripada amalan konvensional kepada amalan construction yang lebih bercirikan kemodenan. Maknanya penggunaan teknologi. Saya dah katakan sebahagiannya IBS. Begitu juga dengan BIM. Dan kalau kita dapat menggunakan digital ataupun IR 4.0 ini diharap dapat bukan saja mempertingkatkan produktiviti, mengurangkan kebergantungan kepada pekerja-pekerja kurang mahir, tapi yang lebih penting akan dapat menarik generasi muda ini terlibat dalam sektor pembinaan. Bila kita kata teknologi, apakah teknologi yang terlibat? Sebenarnya dalam sektor pembinaan yang begitu banyak. Lebih daripada 10 keseluruhannya. Saya sebut tadi IBS, kita ada BIM, kita ada juga virtual reality, kita ada Internet of Things, kita ada real time monitoring dengan teknologi yang ada, 3D printing dan sebagainya. Benda-benda ini perlu diperkenalkan. Sebab itu CIDB sekarang ini akan melatih lebih ramai dan memberi kesedaran pada para kontraktor kita dan sektor pembinaan ini secara keseluruhannya supaya kita bersiap siaga. Sebab pada masa depan kalau kita nak bersaing di peringkat pesada global, kita kena menguasai teknologi-teknologi ini. Sebab itu saya juga menggalakkan supaya dalam sektor pembinaan bukan saja pemain industri itu, tapi di peringkat universiti, di peringkat engineers, di peringkat research institute, supaya mereka akan membuat kajian pada new material ataupun bahan-bahan baru dalam sektor pembinaan. Apakah keperluan kita dalam kita menghadapi keadaan iklim yang makin mencabar, dengan keadaan banjir yang makin besar dan angin yang makin kuat, apakah infra yang kita bina ini berdaya tahan ataupun tidak. Ini yang kita nak masukkan dengan sustainable development itu sendiri. Ini kena dimasukkan dalam komponen bukan saja sistem, bukan saja cara kita membina, tapi juga apakah material yang kita bakal gunakan. Dan ini diperlukan penglibatan keseluruhan sektor di peringkat universiti membuat research bahan-bahan baru dan sebagainya. Ini saya rasa salah satu tumpuan kita dalam kita membina masa depan, dan sudah pasti kita juga nak melihat kepada kesihatan
dan keselamatan di tapak bina. Ini perkara-perkara yang perlu diberi tumpuan dari segi perundangan, dari segi pelaksanaannya dan juga dari segi pemantauan dan penguatkuasaan. Ini perlu dilaksanakan secara bersama oleh semua stakeholders yang terlibat dalam sektor pembinaan. Salah satu fokus kita lagi ialah kita biasanya dasar kita dah ada, lebih kepada menguatkuasakan ataupun memfokuskan kepada pelaksanaan itu sendirilah. Di sinilah kita merasakan bahawa jaringan bila kita bekerja nanti bukan lagi bekerja secara silo, kata orang. Kementerian kita hanya melihat pada kementerian kita. Alhamdulillah sekarang ni kita dah ada kluster. Dari peringkat kluster di mana kita ada Kementerian Pengangkutan, Kementerian Luar Bandar, Kementerian Sains, Teknologi, Inovasi, KASA, Kementerian Air dan Alam Sekitar juga dalam kluster kita. Dan di sini kita nak melihat bahawa kerjasama di antara kementerian dan agensi ini patut kita gabungkan, melihat kepada bagaimana kita dapat melihat keseluruhan ekosistem pembinaan, dan kita kena melihat dari segi environment kita. Bagaimana kita nak menjaga kalau kita membuat jalan, bangunan, adakah environment kita terjejas? Adakah ianya akan memberi social impact kepada penduduk kita, kepada rakyat kita? Ini kena dilihat secara keseluruhan. Sebab itu juga menjadi fokus kita untuk jalinkan kerjasama yang lebih erat secara bersama dengan kementerian dan agensi-agensi lain supaya pembangunan masa depan bukan saja lebih tahan, berdaya tahan, lebih environmental friendly ataupun mesra alam, mesra orang, mesra haiwan. Keseluruhan itu kena dilihat dalam membangunkan infra pada masa akan datang. Alhamdulillah, banyak sebenarnya yang dikongsikan oleh Datuk Seri. Antara penekanan yang diberikan adalah berkenaan bagaimana untuk memacu pertumbuhan dan juga pembangunan ekonomi negara, khususnya dari sudut Kementerian Kerja Raya itu sendiri, dan juga bagaimana pelan strategik yang dirangka pastinya akan memberi manfaat bukan saja kepada pembangunan negara, malah juga kepada rakyat. Jasa kepada rakyat, itu moto yang dipegang oleh Kementerian Kerja Raya. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof, Menteri Kanan Kerja Raya, atas perkongsian pada hari ini dalam segmen Optik. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali kepada Nawar dan juga RTM. Okey, sekali lagi kita nak kembali terus saja ke Angkasa Puri sambil-sambil saya bersama dengan Datuk Seri ingin menikmati minum kopi panas sambil melatar belakangkan pemandangan Kota Raya Kuala Lumpur yang cukup indah. Kembali ke Angkasa Puri.